orang katakan campur dengan family Malay. Actually kalau jiran saya, depan kiri kanan semua Malay. Sejujurnya saya katakan sebelum saya memeluk agama Islam, saya tak reti baca Al-Fatihah. So dari segi cara tu saya tahu benda tu, tapi Al-Fatihah saya tak reti baca. So mereka benda tu kita dapat ubah persepsi kepada mereka bahawa memang betul lah Islam tu mudah lah. So memang boleh diterima benda tu. Jadi hari ini kita nak bercerita tentang sebuah kisah inspirasi, kisah penghijrahan Gan Yong Lee yang sekarang ni lebih dikenali dengan nama Abang Gan. Assalamualaikum untuk Abang Gan. Biasa kalau siapa-siapa minat kereta ni, Abang Gan ni memang dia tak asing lagi lah. Saya adalah anak peneroka, saya adalah anak FREDA generasi kedua di FREDA Palong 2, Gemas Negeri 9. So itulah orang katakan muka macam Cina, mata sepet tapi cakap Melayu. Melayu ke Cina? Kan? Itu adalah perkara yang biasa berlaku. Abang Gan lahir bukan Islam kan? Bukan. Okey. So macam mana Abang Gan boleh berminat pada Islam kan? Belum tu saya memeluk agama Islam pada penghujung pada 2018. Okey. Saya memeluk agama Islam, masih baru lagi lah. Dan macam mana saya boleh pilih benda tu adalah saya orang katakan campur dengan family Malay. Actually kalau jiran saya, depan kiri kanan semua Malay. So bagi kita orang macam duduk dekat rumah family dekat rumah jiran-jiran, makan situ. Melayu. Okey. So kalau dia pergi masjid, dia bawa kita pergi sekali, kita dah jadi satu kebiasaan. Sebelum saya convert agama Islam, saya pergi satu kelas di mana kelas tu adalah under Bro Lim Jun Xiong masa tu. So masa tu kawan saya bawa pergi, and then saya pergi mendengar benda tu, and then saya bertanya satu soalan kepada dia. Biasa orang kata agama itu orang katakan kita percaya kepada satu. Kita percaya pada satu benda tu. Tetapi kenapa adanya mazhab yang berbeza? So kira ada mazhab Syafi'i, Hanbali dan sebagainya. Kalau kita katakan kita percaya kepada satu, kenapa dia ada berbagai mazhab yang orang ni ikut, orang ni kenapa tak ikut? Kenapa orang ni ikut, kenapa ikut? So itu soalan yang saya tanya, dan daripada jawapan itu yang saya berfikirkan, okey. So dari situlah orang katakan detik yang saya memilih agama Islam, dan benda ni adalah saya tahu daripada awal, cuma memerlukan masa untuk mengambil keputusan itu. Saya mula agama Islam ni adalah saya telah mendapat restu daripada family saya, dan bukannya saya masuk dulu, saya berahsia baru bagi tahu. 6-7 tahun baru saya beritahu tak. So macam mana masa mula-mula Abang Gan beritahu dekat family tu kata nak masuk Islam kan? Sejujur-jujurnya memang saya rasa dalam majoriti memang tidak akan boleh menerima lah. Sebab apabila tidak boleh menerima, sebab actually mereka ada satu perception menyatakan apabila anak mereka dah bukan lagi agama asal dia benda tu, dia kiranya dia bukan lagi anak aku. Kiranya kebiasaannya kita ada mereka ni dimomokkan dengan cerita-cerita macam tu. Lepas dah memeluk agama Islam, dah tak nak makan sekali dah tak nak balik rumah lah. Dia ada persepsi yang begitu. So benda pertama adalah kita perlu menukar persepsi diorang bahawa apa yang dengar tu adalah tidak betul. Saya mengambil masa, saya rasa at least dalam beberapa tahun untuk barulah saya dapat restu daripada family saya, bukan setakat daripada parents saya, tapi sebaliknya adik-beradik saya. Saya ada 7 orang adik-beradik. Saya adalah nombor 6. So daripada 7 orang adik-beradik, saya dan juga adik saya yang bongsu sekali beragama Islam. So even yang dia masuk agama Islam pun dapat restu juga benda tu. So kiranya kami adalah yang dapat restu dulu, bukannya langgar dulu baru minta restu lah. That's why benda tu ambil masa yang agak lama untuk kita ubahkan pemikiran mereka lah. Tapi alhamdulillah benda tu segala-galanya dipermudahkan lah. Perasaan pertama kali Abang Gan solat, agaknya apa Abang Gan rasa time akad takbir tu semua kan? Saya mengambil masa yang agak lama untuk pertama kali solat lah. Sejujurnya saya katakan sebelum saya memeluk agama Islam, saya tak reti baca Al-Fatihah. So dari segi cara tu saya tahu benda tu, tapi Al-Fatihah saya tak reti baca. Solat saya pertama saya rasa selepas 1 atau 2 bulan kemudian barulah saya buat solat yang pertama saya pada waktu itu. Masa itu rakan-rakan yang ajak saya pada itu, saya ingat lagi saya ada event, kawan ajak solat sekali. Aku cakap, aku tak reti lah. So tak apa, ikut je. Apa kita buat ikut je. So mulalah dari segi ambil wudu benda tu, dia orang belajar, dia orang ajar dekat situ juga, dia orang ajar macam mana ambil wudu dan sebagainya. So kalau Fatihah tak reti baca macam mana, tak apa, it's okay, tak apa, you ikut je benda tu. So itu adalah kali pertama saya. Dan selepas kali pertama saya benda tu, dan selepas itu saya
start belajar, saya katakan saya belajar dahulu. Saya belajar simple-simple dulu. Saya belajar yang dari segi orang katakan, saya belajar benda yang wajib dulu. Apa yang penting lah orang katakan, baca saja no point. Kita kena faham maksud sebalik itu bagus. Lebih bagus benda tu. Saya dapat rasa keseronokan apabila saya berjaya sempurnakan solat itu dengan sendiri. Sebelum ni mungkin dia ada lopok. Yang ni tahu, yang ni tak tahu, yang ni tahu, yang tak tahu. So dia ada lopong kat situ. So dari segi situ lah, actually yang banyak membantu adalah rakan-rakan lah. Lepas tu pergi solat tarawih pun diajak benda tu. So mana step yang tak betul, contoh dari segi sujud ke apa tak betul, diajarkan. Dia katakan macam ni. Masa tu abang kan terfikir tak kenapa nak rukuk, kenapa nak sujud, masa mula-mula buat kan? Yes, sebelum itu saya diberikan satu buku. Kawan saya tu bagi satu buku. Segala panduan solat tentang A sampai Z. Okey. Buku tu agak tebal. Dia cerita kenapa perlu rukuk dan sebagainya. Dia perlu cerita benda tu. And then part of it adalah salah satu senaman juga, exercise katakan benda tu. Dari segi sains dan sebagainya lah kan benda tu. So dia bagi saya buku tu. Buku tu saya masih simpan lagi sampai sekarang. Benda tu. Cuma biasalah kita tak gerti baca yang ni, kita baca yang terjemahan lah. Ya, sebab Abang Gan saya rasa dia ada pilih tarikh yang paling the best date lah untuk Abang Gan nak convert masuk Islam, nak revert Silakan Abang Gan. Apabila bermula dengan bangsa Cina, selama-lamanya akan Cina. So tak boleh ubah. Ya, kalau potongnya orang kata darah tu memang darah Cina lah. Itu memang selama-lamanya tidak boleh berubah. So dari segi Cina ni, kalau Chinese ni, diorang ada satu kepercayaan yang diorang ada tengok tarikh-tarikh yang baik. Contohnya contoh tarikh nak nikah, contoh tarikh nak keluar ke mana-mana, contoh nak tarikh nak cari kerja, diorang ada tarikh-tarikh yang spesifik kan. So saya juga tidak terkecuali dalam benda ini juga, benda tu. Di mana sebelum itu saya call dulu mak saya, sebab saya di KL, mak saya di Sembilan. Saya call dulu, saya katakan mak saya nak pergi mengucap kalimah syahadah ni. So boleh tak bagi saya satu tarikh? So benda tu adalah kita nak tengok tarikh lah. At least kita pun respect kat dia. Kita pun tak adalah pergi main langgar je benda tu kan. So kita minta tarikh. So alhamdulillah tarikh tu diberikan oleh mak saya. Selepas beberapa hari kemudian diberikan. So maksudnya tarikh tu adalah selang beberapa hari belakang kemudian daripada saya call dia lah. So sampailah tarikh tu, hari yang itu juga saya call dia. Sebelum pagi tu saya nak pergi, saya call juga, saya bagi tahu sekali lagi. Saya kata saya nak pergi mengucap kalimah syahadah benda tu. So, at least orang katakan kita minta restu sekali lagi lah. Honestly, walaupun saya minta tarikh, tapi tarikh tu saya tak ingat berapa hari bulan. saya rasa tak silap saya macam 18 hari bulan 12 kalau tak silap saya tak ingat benda tu. Ingat, tapi lebih kurang bulan ujung-ujung tahun lah. Penerimaan tu bang, macam mana bang? Penerimaan, okey lah. Saya rasa on apa-apa penerimaan dari segi side kalau biasanya side wanita memang tak ada masalah lah. Walaupun actually saya kenal wife saya dah lama dah. Saya kenal wife saya stint daripada 2011. Jadi macam mana bila bangsa Cina dengan bangsa Melayu bila disatukan, kalau buat majlis tu macam mana dia punya, mesti ada budaya masing-masing kan? Untuk baju kahwin saya buat 3 kali. Di mana satu belah perempuan, satu belah lelaki di kampung lah, di Fedah. And then satu lagi belah lelaki Chinese style. So maksudnya saya ada Malay style, saya ada Chinese style. Yang apa yang saya nak highlight kat sini adalah saya rasa the beauty of the cerita ni adalah dari segi kita dapat mengubah persepsi dari segi saudara mara saya yang selepas kita buat benda tu, diorang sangat-sangat seronok, sangat-sangat happy sebab diorang tak pernah attend. Diorang tak pernah attend majlis perkahwinan yang macam ni, perkahwinan yang campur. Diorang tak pernah attend. Kali pertama, diorang open diorang mind, boleh yang Melayu datang restoran Cina boleh. Walaupun mereka makan makanan yang tidak halal, itu saya faham betul. Tapi kita orang ada meja halal lah yang kita ambil daripada luar betul. So waktu makan kita akan pergi ke situ lah. So mereka benda tu kita dapat ubah persepsi kepada mereka bahawa memang betul lah Islam tu mudah lah. So memang boleh diterima benda tu. Dia kita nak ubahkan bahawa diorang rasa benda ni sangat-sangat complicated, bahawa kan kalau kau dah anak aku dah ni, so memang dah habis dengan family. Habis tu. Tetapi sebaliknya tidak. Kita menunjukkan satu kita ubah persepsi 360 darjah persepsi mereka yang diorang asyik rasa seronok nak bergambar selalu, nak memang diorang tak pernah rasa benda macam tu. Tak pernah merasai situasi macam tu. Yang dia rasakan boleh. Dia orang baru nampak pada waktu itu selama ni dimomokkan tak boleh tapi boleh. So sebenarnya apa yang kita dapat Islam itu mudah. Yes, betul. Abang Gan cakap Islam itu mudah, kenapa kita nak sulitkan dia? Betul, tetapi macam benda ni kadang-kadang ada juga orang yang cuba menyusahkan benda tu lah. Betul. Ada segelintir di kalangan yang cuba susahkan. Tak boleh. Kau tak boleh macam ni. Tak boleh. Kau tak boleh macam ni. Kau kena macam ni. Tak boleh. Dia bukan bagi solution tapi dia pancung terus. Kadang-kadang kita ni mualaf akan faham macam mana perasaan mualaf tu lalui. Bukan semua orang yang memang lahir dari segi Islam
yang dia orang faham perasaan kita. Dia orang katakan dia memang kata tak boleh lah. Tapi benda tu boleh dengan ada cara dia. Ya. Kan? Tapi benda-benda macam tu yang kadang-kadang kita terpaksa, sebenarnya sekarang kita terpaksa, kadang-kadang kita tahu benda tu betul, tak, kita tidak melanggar akidah, kita buat juga benda tu, kita tunjuk mesej yang betul juga. Alright. Tapi orang kata jangan cerita pada orang ramai lah. Kalau cerita orang ramai sekarang ni zaman-zaman viral, kejap je orang tahu. Itu Mawi, kalau lah nak sambut hari kebangsaan ni kan, ada ikon kesatuan atau ikon perpaduan, mungkin aku bagi kat Abang Gan kot. Sebab dia mungkin lah Tokoh bulan kemerdekaan. Tapi saya nak tambah sikit lah. Antara saya rasakan kelainan yang saya masih lagi Gan yang sama, Abang Gan yang sama, Gan Yong Lee yang sama di mata family saya. Malahan saya rasakan ada satu benda yang lebih baik kepada saya adalah untuk Chinese ni, diorang memang segan tau nak pegang tangan family diorang keluar, nak peluk diorang, apatah lagi nak cium pipi diorang, nak salam tangan. Memang boleh katakan 8 daripada 10 orang, saya boleh katakan majoriti lah, memang diorang ada perasaan yang katakan segan, malu. Malu lah aku contoh benda tu kan. So dia jadi malu benda tu. Selepas memeluk agama Islam, bahawa orang katakan peluk mak saya, sebelum balik saya cium pipi mak saya. And then benda tu dia nampak ada satu kelainan. Oh ya, anak aku lebih baik benda tu. Macam okey benda tu kan. So benda tu dah jadi kebiasaan. Dia macam kita balik, dia pula cium kita dulu. So tak ada orang katakan tak ada malu-malu dekat situ lah benda tu. Yang kita rasakan lebih kasih sayang tu dipanggil tunjukkan kasih sayang tu Yes. Alright. Sangat positif lah, alhamdulillah. Terima kasih Abang Gan. Semoga apa yang Abang Gan cerita ni, kongsi dengan kita ni, insya-Allah sikit sebanyak boleh bagi manfaat kepada kita dan pada semua yang mendengar Alhamdulillah. So, Abang Gan, terima kasih banyak. Thank you Wawi, thank you Anas. Thank you very much. Alright.